الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan takbiratul ihram. Kita muka surat 90. Katanya takbir dan zikir-zikir yang lain di dalam solat tidaklah sah sampai dilafazkan dengan lidah. Minimal boleh didengar oleh diri sendiri jika tidak ada penghalang. Perkara ini telah kami jelaskan di awal kitab ini. Apabila bisu, maka bibir tetap digerakkan seboleh mungkin dan solatnya sah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sembahyang ataupun rukun sembahyang ia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya adalah rukun qalbi, yang keduanya adalah rukun qawli, yang ketiganya adalah rukun fi'li. Rukun qalbi adalah rukun hati, rukun yang dilakukan oleh hati, niat adalah rukun qalbi. Yang keduanya adalah rukun qawli, rukun yang dinisbahkan kepada perkataan. Rukun qawli dalam sembahyang takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tasyahud akhir, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tasyahud akhir, dan salam yang pertama. Ini dinamakan sebagai rukun qawli. Jadi bermakna antara rukun qawlinya adalah takbiratul ihram, rukun yang dilakukan dengan perkataan. Jadi di antara syarat takbiratul ihram adalah mesti kita kena lafazkan, mesti kita kena bersuara. Tidak dinamakan perkataan, melainkan mesti kita kena lafazkan, kita kena suarakan ucapan tersebut. Sekadar mana sekurang-kurangnya kita sendiri mendengar ucapan yang kita ucapkan sekiranya tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, bisim bangor ataupun linga pekak, kuat sangat main headset ni, duk cakap sama dengan headset sampai ke masalah pendengaran, maka waktu dimaafkan. Okey, tidak perlu sampai ke menyaringkan suara untuk didengar oleh telinga dia. Manakala orang yang tidak mampu untuk melafazkan takbiratul ihram, contoh orang tu bisu, memang tak ada suara, kuat sangat duk takbir ni sampai tak ada suara, dah mesti tukar kerjaan ni kan. Jadi sampai kehilang suara tu, jadi sampai ke nak akad takbir pun tak bunyi, maka diwajibkan juga dia kena menggerakkan mulut dia. Diwajibkan qada dia kena menggerakkan mulut dia. Itu hak yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kita hak yang kita baca saat ni. Katanya selain itu takbiratul ihram tidak sah jika dilakukan dengan selain daripada bahasa Arab, bagi yang boleh mengucapkan dengan bahasa Arab. Jadi asal takbiratul ihram mesti diucapkan dengan bahasa Arab, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar, sallu kama raaitumuni usalli, mu kena semayang sebagaimana mu lihat aku semayang. Lepas tu Rasulullah khabar dalam hadis yang lain, tahrimuhat takbir, yang mengharamkan semayang adalah ucapan takbir. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz Allahu akbar. Diterjemahkan kepada bahasa lain, apakah hukum? Maka kata ulama kena tengok dulu, tengok lagu mana orang ni mampu berbahasa Arab ataupun tidak. Kalau dia mampu berbahasa Arab, dia boleh ucap Allahu akbar, tapi dia cuba nak ucap dengan bahasa dia Allah Maha Besar, Allah Maha Agung,
maka tidak sah. Adapun bagi orang yang tidak mampu untuk berbahasa Arab, maka diwajibkan kepada dia menterjemahkan ucapan takbir dengan mana-mana bahasa, sama ada bahasa dia ataupun bahasa lain. Maka itu maksud. Selain itu takbiratul ihram tidak sah jika dilakukan dengan selain daripada bahasa Arab bagi yang boleh mengucapkan dengan bahasa Arab. Sedangkan bagi yang tidak mengerti, gunakan selain bahasa Arab, tapi dalam masa yang sama dan wajib ke atasnya belajar mengucapkannya dalam bahasa Arab. Mesti kena belajar ucapkan lafaz Allahu Akbar dalam bahasa Arab. Apabila dia tidak mahu belajar, maka solatnya tidak sah dan wajib untuk mengulang semua solat yang dilakukan sewaktu tidak mahu belajar. Orang kabodah nak belajar dah benda wajib tu kan, malah aku nak belajar, lagi dak tukar kerajaan malah nak belajar lah. Contoh. Jadi maka tak jadi, wajib dia kena qada balik sembahyang tersebut kerana ada kecuaian dia, ada dia. Perlu diketahui bahawa pendapat yang benar dan dipilih dalam bacaan takbiratul ihram tidak dibaca panjang, namun dibaca biasa sahaja. Pendapat lain menyatakan bahawa takbiratul ihram dibaca panjang, sedangkan yang benar adalah pendapat yang pertama. Okey, dalam masalah kita mengangkat takbiratul ihram, kita boleh kita baca panjang dan boleh kita baca pendek. Nanti kita cover hukum lepas daripada ni. Boleh kita baca pendek Allahu Akbar, panjang dia Allahu Akbar. Okey, kalau baca Allahu Akbar, sepakat ulama mengatakan tak ada masalah. Hak tu sepakat ulama kata hak tu yang paling comel. Apakah hukum orang yang memanjangkan takbiratul ihram? Allah dah masuk niat lagi, Allahu Akbar dipanjangkan. Apakah hukum? Apa yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, dalam ucapan takbiratul ihram, pandangan hak yang betulnya adalah tidak memanjangkan lafaz jalalah, lafaz Allah dalam takbiratul ihram, hanya sekadar Allahu Akbar. Dan kalau dia memanjangkan juga, apakah hukum? Kata ulama, dia memanjangkan juga, hukum dia adalah dia telah meninggalkan suatu kelebihan, tetapi tetap sembahyang dia sah. Dia tidak membatalkan takbiratul ihram. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan hak yang paling afdal memanjangkan. Tu ada khilaf dalam masalah ni. Pandangan hak yang betul, hak yang sahih adalah tidak memanjangkan ucapan takbiratul ihram, berbeza dengan ucapan takbir intiqalah yang lain. Ucapan takbir intiqalah yang lain disunatkan memanjang sehingga kita masuk kepada rukun yang selepasnya. Okey, boleh faham kan? Dua perkara yang berbeza. Nanti kita tengok. Perlu kita kena tahu bahawa pendapat yang benar dan dipilih adalah bacaan takbiratul ihram tidak dibaca panjang, namun dibaca biasa sahaja. Pendapat lain menyatakan bahawa takbiratul ihram dibaca panjang, sedangkan yang benar adalah pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama yang paling betul. Ini apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi kalau orang tanya, kita akan datang, dorang ni orang tu panjang sangat takbiratul ihram dia, sah ke tak? Boleh ke tak? Okey, kita jawab sah. Cuma tak comel. Allah, pejam mata muka, tak masuk lagi niat. Patut akbar. Baik. Comel ke tak? Tak comel. Sah tak takbiratul ihram? Sah. Itu maksudnya. Manakala takbir yang lain, maksudnya takbir lain, takbir intiqalat, takbir perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain, dianjurkan dibaca panjang menurut pendapat yang benar dan dipilih hingga sampai kepada rukun selanjutnya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang paling betul adalah takbir intiqalat sunat kita memanjangkan agar sepanjang pergerakan kita saat itu dipenuhi dengan zikir. Agar sepanjang pergerakan kita dipenuhi dengan zikir. Kita sunat kita kata Allahu Akbar apabila kita nak turun daripada i'tidal kepada sujud.
daripada perjalanan kita daripada i'tidal kepada sujud, biarlah jangan sunyi daripada ucapan Allahu Akbar. Hak tu hak yang paling comel sekali. Akan tetapi kalau orang tu pakai Allahu Akbar waktu turun, maka sebenarnya dia telah mendapat fadilah ucapan takbir intiqalat, namun dia buat benda yang tidak sempurna. Okey. Katanya, di samping itu juga perlu juga diketahui bahawa bacaan panjang pada huruf lam lafzul jalalah tidak dibaca panjang pada selainnya, pada selain daripada takbir intiqalat. Disunatkan mana? Okey, sekali lagi ya. Manakala takbir-takbir yang lain dianjurkan untuk dibaca panjang menurut pendapat yang benar dan dipilih hingga sampai kepada rukun yang selanjutnya. Pendapat lain menyatakan tidak dibaca panjang. Ada pandangan yang kedua mengatakan tidak perlu baca panjang juga pada takbir intiqalat. Tapi ini bukan pendapat yang kuat dan bukan pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jika membaca satu bacaan pendek dengan bacaan panjang atau sebaliknya, maka solatnya tidak batal, namun berkurang kadar keutamaannya. Jadi benda yang paling afdal dia tinggal lah. Benda yang tak perlu panjang dia panjang, benda yang tak perlu pendek dia dia pendek, maka tidaklah sampai kepada batal sembahyang. Cuma dia telah meninggal benda yang lebih afdal. Di samping itu juga perlu juga diketahui bahawa bacaan panjang pada huruf lam lafzul jalalah tidak dibaca panjang pada selainnya, selain daripada takbir intiqalat. Okey, seterusnya disunatkan bagi imam untuk membaca takbiratul ihram dan selainnya dengan suara kuat. Jadi dalam tu imam masa kat takbiratul ihram kalau dia buat Allahu Akbar, siapa makmum yang belakang dia dengar tapi dia dengar. Sos semayang dia tak ada masalah. Cuma makmum kat takbiratul ihram lepas tengok tu imam letak tangan. Lepas tu nampak bibir tu imam ataupun mulut tu imam gerak. Tak dengar sikit suara tu imam. Tu imam maha suruh suara dia sebagai contoh. Baik, apakah hukum? Hukum dia tak ada masalah, sah. Cuma tu imam telah meninggal perkara yang disunatkan. Dah mu jadi tu imam, mu kena ra'i je orang belakangmu. Jadi orang belakangmu nak akad takbiratul ihram berpandukan kepada suaramu. Tu imam kata benda tak wajib, malah nak buat, tak ada masalah lah. Kerek-kerek sangat, apa kata kau tu imam lain ya? Tak buat kerek sangat awak kerja gitu kok. Tu disunatkan bagi imam untuk membaca takbiratul ihram dan selainnya dengan suara kuat agar makmum boleh mendengarnya. Jadi kita apabila kita jadi tu imam, kita kena faham ucapan takbiratul ihram sekadar dengar telinga kita adalah wajib. Manakala kita memperdengarkan ucapan takbiratul ihram kepada makmum, hukum dia adalah sunat. Jadi kalau tu imam tidak menyaringkan ucapan takbiratul ihram sehingga makmum di belakang tidak mendengar bacaan tersebut, maka tidak menjadi masalah. Maksud tidak menjadi masalah adalah sembahyang dia masih lagi sah. Tidaklah dia melakukan perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan. Seterusnya kata dia manakala makmum membacanya dengan perlahan sekadar dapat didengar olehnya sendiri. Makmum hak yang sunat dia kena baca perlahan saja. Maksudnya dia tidak perlu meninggikan suara dalam takbiratul ihram. Apabila makmum membacanya dengan suara kuat atau imam membacanya dengan suara perlahan sebalik, maka solatnya tidak batal. Cuma dia telah meninggal perkara yang disunatkan. Dianjurkan sangat untuk membaca takbir dengan benar, dengan betul, dengan tepat. Nak tepat ataupun tidak, tu kena belajar tajwid lah. Lagu mana cara sebutan huruf dia. Baik, Hamzah di manakah makhrajnya? Ketika Hamzah bagi datah, lagu manakah cara kita melafazkannya? Lepas daripada Hamzah kaf di manakah makhrajnya? Kaf yang mati, lagu manakah cara melafazkannya? Ba di manakah makhrajnya? Ketika ba bagi datah, lah bagaimanakah cara melafazkannya? Ra kita mati akbar, tiga dah Allah. Akbar lalu. Baik. Jadi start daripada Allah sampai ke akbar. Jadi kita kena tahu di manakah makhrajnya, cara melafazkannya, sifat-sifat hurufnya. Itu kita kena belajar. Tidak boleh memanjangkan bacaan yang tidak panjang apabila memanjangkan huruf alif pada lafzul jalalah atau memanjangkan harakat fathah yang terletak pada huruf ba pada kata akbar sehingga menjadi akbar, maka solatnya tidak sah.
Jadi ada juga dalam takbiratul ihram tempat yang tidak boleh kita panjangkan. Kalau kita panjangkan pada tempat ni, ia akan membawa kepada berlaku perubahan makna, maka tidak jadi takbiratul ihram. Hak yang disebut dia disebut di sini dua. Dan benda ni sebenarnya kita sebut dah pada malang hari Ahad malam Isnin baru ni. Yang pertamanya, jangan sekali-kali kita memanjangkan lafaz a. Sebab dalam bahasa Arab kalau Allah makna dia Allah, tapi kalau Allah makna dia adakah Allah. Kalau orang tu kata Allahu Akbar, makna dia Allah Maha Agung. Tapi kalau kata Allahu Akbar, maknanya adakah Allah Maha Agung. Jadi lain dah makna dia. Begitu juga Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Tapi kalau dipanjangkan bar jadi Allahu Akbar, maka makna dia adalah Allah itu gendam. Maka rosak habis bacaan takbiratul ihram dia. Apabila rosak tak jadi takbiratul ihram dia, maka tidak sah sembahyang dia. Disyariatkan pada solat 2 rakaat untuk membaca sebelah bacaan takbir. Kalau sembahyang 2 rakaat ada sebelah bacaan takbir yang disyariatkan. Maksud ni disyariatkan, ditetapkan, dituntut untuk kita melakukan. Kadang-kadang tuntutan tersebut adalah tuntutan yang wajib. Sebagai contoh takbiratul ihram, kadang-kadang tuntutan tersebut adalah tuntutan sunat. Jadi pada solat 2 rakaat ada sebelah bacaan takbir. Takbiratul ihram 1. Lepas tu takbir kita kepada rakaat. I'tidal tak ada ah. Lepas tu daripada i'tidal kepada sujud. Daripada sujud bangun kepada duduk antara 2 sujud. Daripada duduk antara 2 sujud turun kepada sujud pula. Daripada sujud bangun kepada qiyam. Senang dah. Lepas tu turun pula kepada rakaat. Lepas tu i'tidal tak ada, daripada i'tidal turun kepada sujud, daripada sujud bangun kepada duduk antara 2 sujud, daripada duduk antara 2 sujud turun pula kepada sujud, daripada sujud bangun kepada tasyahud. Jadi sebelah. Baik, disyariatkan. Cuma perkataan syariat kadang-kadang benda tu wajib, kadang-kadang benda tu sunat. Baik. Jadi 3 rakaat 17 takbir dan 4 rakaat 20 takbir. Balik kira sendiri ya. Tapi tak kira pun apa, yang penting buat je. Tu yang penting buat je. Setiap rakaat memiliki 5 bacaan takbir. Takbir ketika rakaat, 4 takbir pada 2 sujud dan ketika bangkit daripada sujud. Turun kepada sujud, bangkit daripada sujud, turun pula bangkit pula, semua ada 4. Ditambah dengan takbiratul ihram dan takbir tasyahud pertama. Maksud dia takbir tasyahud pertama, ketika kita bangun daripada tasyahud pertama kepada qiyam, sunatkan kita takbir Allahu Akbar, sunat. Kemudian perlu juga diketahui bahawa semua takbir ini hukumnya sunat. Apabila ditinggalkan baik secara sengaja maupun tidak, maka solatnya tidak batal dan hukumnya tidak haram, serta tidak perlu menggantikannya dengan sujud sahwi. Kerana takbir intiqalat adalah sunat hay'ah, bukan sunat ab'ad. Dalam mazhab Imam Syafi'i, hak yang sunat digantikan dengan sujud sahwi adalah sunat ab'ad. Manakala sunat hay'ah tidak sunat digantikan dengan sujud sahwi. Semua itu selain daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukum dia adalah wajib. Kerana solat dimulakan dengan takbiratul ihram. Dan tidak ada perbezaan pendapat dalam masalah ini. Ini berlaku kesepakatan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Itu beberapa hukum yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah sebelum daripada dia membincangkan tentang ucapan-ucapan takbir, ucapan-ucapan doa dan bacaan-bacaan yang tertentu yang perlu kita kena baca dalam sembahyang selepas daripada takbiratul ihram. Tengok, dia ada bincang juga berkenaan dengan hukum fiqh. Tapi sebenarnya kalau kita nak bincang berkenaan dengan takbiratul ihram, dia panjang lagi. Kerana di sana ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh para alim ulama yang di dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram ada syarat-syarat dia. Seterusnya, cuma perbincangan yang lebih panjang adalah waktu kita kena buka dalam kitab fiqh lah. Kita kena buka dalam kitab fiqh. Ucapan setelah takbiratul ihram, bacaan setelah takbiratul ihram memiliki banyak hadis yang secara keseluruhannya difokuskan kepada bacaan berikut ini. Jadi kalau kita tengok kepada hadis yang menceritakan tentang bacaan selepas daripada takbiratul ihram, memang banyak. Cuma kalau kita tengok ipung-ipung, semuanya ada dalam ni.
Jadi ini adalah gabungan daripada beberapa hadis yang menjelaskan bacaan selepas daripada takbiratul ihram. Katanya antaranya adalah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya Allah maha besar, segala puji hanya bagi Allah, maha suci Allah di pagi dan petang. Pagi dan petang kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjahtu wajhiya lilladhi, dia boleh baca dua, wajjahtu wajhiya, wajjahtu wajhi, boleh baca dua, jangan baloh jangan baloh, kadang-kadang baloh. Dia kena belajar ilmu tata bahasa Arab, ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahu. Tak apalah tak payah belajar pun apa, sebab belajar bahasa nahu kena ngapa, ada cakap nak ngapa kena ngapa matang al-ajrumiyah, kena ngapa kitab mutammimatul ajrumiyah, kena ngapa Mada Alfiyah Ibnu Malik. Baik, Abu masa ngaji nahu apa ngapa tu, ngapa matang al-ajrumiyah. Tapi kita ngapa masa umur 5 darjah 5 sampai ke sekarang kita boleh baca lagi. Sebab kita ngapa masa kecil. Lepas tu hak Alfiyah tu mengapa tua dah, so dah, lama dah ulang dah ingat dah lah, sikit-sikit aja ingat. Baik, jadi kena nak tahu bagi kena belajar tata bahasa Arab lah. Jadi wajjahtu wajhi boleh baca, wajjahtu wajhiya pun boleh baca. Boleh kita baca wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard, boleh. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard pun boleh. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia boleh baca wa mahyaya, wa mahyaya dua. Wa mamati boleh baca, wa mamatiya boleh baca. Boleh baca mahyai wa mamati, boleh baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya, boleh. Inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati, boleh. Cuma hak yang paling masyhur adalah ya mahyaya bagi datah, ya mamati sukun. Hak tu hak yang paling masyhur. Tapi daripada sudut bacaan boleh belaka, ada riwayat belaka, inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin, boleh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin pun boleh. Boleh inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hak yang last sekali adalah hak yang paling masyhur, hak yang sentiasa kita baca. Baik, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. الله ربي panjang memang panjang. Memang kau nak baca kena ngapa pula takkan nak bawa kita ni duduk depan tok depan fotostik pun tak apa. Gana ada orang petik banyak tapi orang baca panjang, kau panjang kau comel. Jadi kalau tak mau ngapa mudah je cara dia. Tak mau ngapa handset kan ada, takat gambar skeping, nanti siapa Allahu Akbar waktu ambil buka. Boleh ke pegang handset gitu dalam sembahyang? Boleh, jangan gerak banyak. Boleh, tidak menjadi masalah, jangan gerak banyak. Tapi sebaik-baik jangan. Kerana di sana ada perselisihan di kalangan ulama bagi orang yang membaca melalui melihat mushaf ketika sembahyang. Mazhab Hanafi mengatakan ia membatalkan sembahyang. Tapi majoriti ulama tak. Mazhab Imam Syafi'i kata sah sembahyang kalau sekiranya kita sembahyang kita melihat kepada Al-Quran. Jadi kita letak Quran depan, kita sembahyang dah ingat kita baca Quran besar juga, kita letak Quran depan, masa kita sembahyang kita baca Quran dengan melihat. Apakah hukum? Ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Kerana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah diimami oleh hamba abdi dia, nama dia Zakwan, tak silap ingat, yang mana Zakwan ketika mengimami sembahyang kepada Aisyah, Zakwan melihat Al-Quran. Namun mazhab Hanafi mengatakan tidak dibolehkan. Maka sebaik-baiknya kita keluar daripada khilaf, jangan melakukan perkara tersebut. Baik.
Jadi kalau malah nak ngapal, buat gitulah cara dia. Tak dalam poket Allahu Akbar wa tubi. Tapi jangan geruk banyak Jangan geruk banyak. Baca pasiat tak pula dalam poket. Boleh, tak ada masalah. Tapi sebenarnya dang kita nak ni, dang kita nak ingat. Kalau dang kita nak insya-Allah ingat. Hak yang tambuh je, hak yang tak ada sungguh dak ingatnya, dan nak sungguh dak ingat hari ni, esok kita ngapa, dak ingat esok lusa kita ngapa, payah benda. Nama orang boleh kita ingat belaka, nombor telefon boleh ingat, takkan ni dak ingat. Hak nombor telefon nama orang tak dunia je, hak ni boleh bawa akhirat. Jadi seko diri sendiri kau. Jadi ngapa? Jadi kalau kita nak sungguh sebenarnya mudah je, boleh ingat je. Baik. Jadi maksud dia, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Kita menghadapkan wajahku, wajah kita, muka je, tubuh. Okey, kata ulama, jadi maksud wajah tu wajhi, wajhi dengan makna diriku, wajah tu nafsi, aku menghadapkan diriku. Tapi kenapa kau disebut muka? Kerana muka adalah anggota yang paling mulia. Maksud benda kita menghadapkan muka kita kepada Allah Ta'ala, kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksudnya adalah kita qosak ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud kita. Maksud daripada perkataan wajah tu wajhi, aku menghadapkan mukaku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita hadapkan seluruh tubuh kita kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah. Dan kalau kita berhati molek benda yang kita baca dengan hati kita rasa malu, mulut duk kata hadap ke Tuhan, tapi hati duk ingat ke lain. Nampak pelawak atas darat kering. Betul tak gitu kan? Hati duk ingat ke lain, mulut duk kata hadap ke Tuhan, duk ke pelawak gitu. Maksudnya kalau kita perhati molek bacaan kita saat ni tu, dengan apa hak yang mari dalam hati kita, rasa Allah teruknya aku. Tapi mari benda hak yang lagu tu ketika kita sembahyang, itulah yang akan menambahkan khusyuk kita. Jadi aku ni duk mulut duk kata hadap Tuhan, hati duk ingat ke benda lain. Jadi aku ni warna pula pelawak ke warna aku ni. Jadi kita balah dengan diri kita dalam sembahyang. Itu ia membantu untuk kita khusyuk dalam sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya katanya, sesungguhnya solatku, ibadahku. Ibadah dengan solat, perbezaan ke mana perbezaan di antara ibadat dengan solat? Ibadah umum, solat adalah khusus. Maksudnya sebut kata ibadat termasuk solat. Okey. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam yang tiada sekutu baginya. Dengannya aku diperintahkan, dan aku termasuk di dalam golongan orang-orang yang muslim. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Engkau adalah Tuhan, dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menganiayai diriku sendiri, dan aku mengakui akan dosaku. Maka ampunilah segala dosa-dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa-dosa selain Engkau, ya Allah. Dan tunjukkanlah kepadaku jalan menuju akhlak yang mulia. Kita minta Allah Ta'ala bagi kepada kita petunjuk kepada akhlak yang mulia. Agama Islam adalah agama akhlak. Agama Islam adalah agama akhlak. Nabi SAW cukup menekankan akhlak yang mulia. Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Diutuskan aku supaya aku menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji Nabi SAW kerana Nabi SAW mempunyai akhlak yang cukup mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad di atas akhlak yang cukup besar, yang cukup hebat, yang cukup mulia. Agama kita adalah agama akhlak. Agama kita adalah agama akhlak. Jadi sebab itulah di samping kita berusaha untuk membaiki akhlak kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi hidayah dan kekuatan kepada kita untuk kita berakhlak dengan akhlak yang mulia.
Apa yang dimaksud dengan akhlak yang mulia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhlak dua. Yang pertamanya berakhlak kepada Allah, yang keduanya berakhlak kepada hamba-hamba Allah. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita kena beradab dengan Allah, menjalankan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Apa hak yang diwajibkan kita kena buat, apa hak yang diharamkan kita kena tinggal, apa yang dilarang kita kena tinggal, apa yang disuruh kita kena buat. Itu berakhlak dengan Allah. Yang keduanya berakhlak dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak dengan hamba Allah Subhanahu wa taala, ulama ketika mendatangkan definisi ta'arif akhlak yang mulia, ulama berbeza pandangan. Antara ulama yang menyebut definisi akhlak yang mulia adalah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri menyebut bahawasanya akhlak yang mulia berada dalam 3 asas. Yang pertamanya adalah kaful adha. Kita kena tahan diri kita daripada menyakiti pihak yang lain, sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Wa badlun nada, dan kita suka memberi apa yang kita milik kepada orang, sama ada daripada sudut tenaga, daripada sudut ilmu, daripada sudut kemahiran, daripada sudut harta benda, kita suka memberi. Yang ketiganya adalah qadaqatul wajhi, manis muka, mudah bergaul dengan manusia. Ini 3 asas yang disebut oleh Hasan Al-Basri berkenaan dengan akhlak yang mulia. Baik, jadi dalam doa iftitah ada doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dan ia menjadi sunnah. Apabila kita sembahyang, sunat kita baca. Tapi kalau untuk imam, dia kena ra'i. Untuk imam dia kena ra'i makmum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mung sembahyang dengan manusia, mung menjadi imam, fal yukhaffif, maka hendaklah mung ringankan sembahyang. Sebab benda fa inna fihim, kerana pada makmum tersebut ada ad-dhaif, ada orang yang lemah, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang mempunyai keperluan hajat. Jadi mung kena ra'i. Jadi sebab itulah dalam fiqh dikata kalau tu imam yang mana makmum dia bukan makmum yang terbatas, makmum dia orang yang berbeza. Contoh kita kata masjid surga, siapa pun boleh masuk sembahyang. Kalau makmum saat itu makmum yang terhad, atau masalah lain. Ni kalau makmum siapa pun boleh jadi makmum dia, maka dia kena jaga, tidak boleh dia memanjangkan sembahyang. Tidak boleh dia memanjangkan sembahyang. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Mu'adz bin Jabal kerana Mu'adz bin Jabal memanjangkan sembahyang. Adakah mu ingin mendatangkan fitnah wahai Mu'adz? Lain kali kalau sekiranya menjadi imam, mu kena ringankan, kerana di belakangmu macam-macam manusia. Baik, jadi bagi orang yang jadi imam, tidaklah digalakkan dia menghabiskan bacaan doa iftitah sampai habis. Hak ni bagi siapa? Bagi orang yang sembahyang sendiri. Orang yang sembahyang sendiri, bacalah banyak mana pun nak baca. Sebab kita jadi imam, kita kena ra'i makmum di belakang kita. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dan palingkanlah aku daripada akhlak buruk, kerana tiada yang mampu memalingkannya selain Engkau ya Allah. Aku menyambut panggilanmu dan semua kebaikan berada dalam genggaman kedua-dua tanganmu, sedangkan kejahatan tidak disandarkan kepadamu. Kejahatan tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya denganmu dan kepadamu aku berharap, wahai Zat yang maha tinggi lagi maha suci. Aku mohon keampunan dan bertaubat kepadamu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Panjang lagi bacaan ni yang kalau kita nak campur semua sekali rasanya kalau baca belaka sembahyang isyak 15 minit kali 15 minit. Kalau tuan haji buat lagu ni rasanya dah tahu lah, lagi ramai makmum kali. Ramai lagi makmum. Allah Rabbi, mari tengok dah siapa jadi tok imam. Tanya dulu siapa jadi tok imam. Kau baca panjang kau nak pergi bahang mayang tempat lain tu. Baru mari mula kali kalau baca panjang-panjang. Baik. Maksud dia, ya Allah, jauhkanlah antaraku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Jadi di antara doa Rasulullah selepas daripada takbiratul ihram adalah minta Allah Ta'ala jauhkan
di antara diri dia dan kesalahan dia, sebagaimana Allah Ta'ala jauhkan di antara timur dan barat. Timur dan barat tidak mungkin bertemu. Timur di suatu sudut, barat di suatu sudut yang lain, tidak mungkin bertemu. Dan begitulah kita meminta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah daripada kita takbiratul ihram, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pertemukan kita dengan kejahatan kita. Apakah yang dimaksudkan tidak pertemukan dengan kejahatan kita? Sebagaimana tidak bertemunya timur dan barat. Yang pertama, ketika mana kejahatan itu telah berlaku, kita telah lakukan, minta Allah Ta'ala hapuskan dan hilangkan, tutupkan kejahatan tersebut daripada kita. Yang pertama. Yang keduanya, kalau benda tu belum kita lakukan, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindungi kita, jaga kita daripada melakukan kejahatan tersebut. Itu yang dimaksud. Ya Allah, jauhkanlah di antara aku dan kejahatanku sebagaimana menjauhkan di antara masyriq dan maghrib, barat dan timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada dosa-dosaku sebagaimana pakaian berwarna putih dibersihkan daripada kekotoran, sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan daripada kekotoran. Pakaian putih ada kekotoran. Jadi apabila ada kekotoran, maka kita pun bersihkan kekotoran tersebut, akan menjadi putih balik. Dosa adalah kotor. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dan beberapa orang ulama hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznaba al-'abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba melakukan kesilapan, maka akan diguriskan dalam hatinya dengan gurisan yang hitam. Hati kita akan diguris dengan gurisan yang hitam. Dia bukan hati yang toko gitu. Maksudnya ada suatu benda yang Allah Ta'ala letak dalam jantung kita, yang mana benda tu kadang-kadang bercahaya dengan cahaya iman, kadang-kadang ada kegelapan kerana ada maksiat yang dilakukan ataupun kekufuran yang ada dalam hati tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika mana seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala melakukan dosa, maka akan diguris dengan gurisan hitam dalam hati dia. Fa idza huwa naza'a wastaghfara, kata Rasulullah, apabila dia saat itu mencabut dosa tersebut dan beristighfar, suqida qalbu, akan dikilapkan balik hati dia. Tapi apabila dia masih lagi melakukan dosa, dia tidak meninggal, dia tidak bertaubat, maka semakin banyak kesan-kesan hitam yang berada pada hatinya. Dan itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah karat yang ada dalam hati dia, yang disebabkan daripada dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita minta daripada Allah agar Allah Ta'ala membersihkan diri kita daripada kesalahan-kesalahan kita, sebagaimana bandingannya kain yang putih dibersihkan daripada kekotoran. Seterusnya, ya Allah, sucikanlah aku daripada dosa-dosaku dengan air, dengan salji dan embung. Jadi kita minta Allah Ta'ala bersihkan dosa kita dengan air. Boleh kita bersihkan dosa kita dengan air? Tak boleh. Dan apa rasuh kebor ni? Ni sebenarnya adalah kiasan. Ini adalah kiasan. Sebagaimana pakaian yang kotor boleh dibersihkan dengan air biasa, boleh dibersihkan dengan air salji selepas daripada kita cairkan salji, dan boleh dibersihkan dengan air bar ni hujan mandek kan, kita tahu kan hujan mandek kan, air batu tang tubik tu dipanggil bar. Apabila kita cairkan, maka boleh kita ambil air tersebut, kita guna untuk bersih pakaian kita. Maka begitu juga dosa, kita minta Allah Ta'ala bersihkan dosa daripada diri kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua bacaan yang telah disebutkan itu memiliki dalil yang sahih daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan perbahasan ini. Antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan salat baginda dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, maha suci namamu, maha tinggi keagunganmu, dan tiada Tuhan yang patut disembah selainmu.
Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita faham makna hak yang bacaan hak yang Rasul baca selepas daripada takbiratul ihram, barulah kita faham bahawasanya sembahyang adalah tempat bermunajat di antara hamba dengan Allah. Sembahyang ni adalah tempat hamba bermunajat, berbisik-bisik, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok, ya Allah, aku bersihlah aku daripada dosa aku. Tengok, ni panggil dia tempat kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah sembahyang adalah hubungan di antara hamba dengan Allah. Apabila kita faham bacaan-bacaan ni, maka baru kita faham bahawasanya memang betul lah sembahyang adalah hubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Didhaifkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Baihaqi dan yang lain-lain. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Baihaqi daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dan mereka mendhaifkannya. Jadi Imam Nawawi kata, perkataan subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, memang kalau kita tengok disebut dalam beberapa kitab hadis. Antaranya disebut oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya, disebut Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya, disebut oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunangnya, disebut juga oleh Imam Baihaqi. Cuma hadis subhanakallahumma bihamdik, kalau kita tengok walaupun berbagai jalur sana, tapi sebenarnya adalah hadis dhaif, bukan hadis sahih. Tapi kita kena faham bahawasanya hadis dhaif ia berbeza dengan hadis palsu. Ini kita kena faham. Jangan kita samakan di antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Hadis palsu lain, hadis dhaif lain. Hadis dhaif ni adalah hadis yang tidak cukup padanya syarat qabul, syarat penerimaan. Kalau orang belajar ilmu mustalah hadis, dia fahamlah. Kalau apa sebut syarat qabul, benda syarat qabul. Syarat qabul ada syarat penerimaan, dia ada 5 syarat qabul. Yang pertamanya ittisalus sanad, mesti kena bersambung sanad. Setiap seorang perawi mesti didengar daripada guru dia, daripada awal sanad hingga pada penghujung sanad. Lepas tu yang keduanya adalatul rawi, mesti setiap perawi bersifat dengan adil, tidak melakukan sekali dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil, tidak melakukan perkara yang mencarikan, yang menjatuhkan maruah dia. Yang ketiganya adalah dhabtur rawi, dhabit rawi, ketepatan dalam meriwayatkan sama ada melalui ingatan ataupun melalui tulisan. 3. Yang keempatnya adamus syudzuz, tidak ada syad, tidak ada menyalahi perawi yang lebih thiqah ataupun perawi yang lebih ramah. Yang kelimanya tidak ada adamul illatil qadihah, tidak ada kecacatan penyakit yang mencacatkan hadis. Ini dipanggil 5 syarat penerimaan hadis. Apabila cukup syarat ni, maka hadis tersebut adalah hadis sahih. Tapi kalau perawi dhabit dia kurang sikit, kadang-kadang ada silap dalam meriwayatkan hadis, maka hadis dia hanya kelas hadis hasan. Tapi kalau teruk kesilapan dia, tapi tidaklah dia ditomoh melakukan pendustaan, dia tidak pernah berdusta, maka hadis dia saat itu adalah hadis dhaif. Begitu juga kalau sekiranya tidak bersambung sanad. Hadis sebenarnya perbincangan berkenaan dengan hadis adalah perbincangan yang panjang, yang perlu kita kena mendalami dalam kitab mustalah hadis. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena bezakan di antara hadis dhaif dengan hadis palsu. Ketika ulama menyebut hadis ini hadis dhaif, jangan kita samakan dengan hadis palsu. Hadis dhaif menurut pandangan majoriti ulama boleh lagi dijadikan ataupun diambil dalam bab fadail. Dalam bab fadail boleh, tapi ada syarat-syarat dia. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut 3 syarat. Tak apalah kita malah bincang hak ni perbincangan dalam ilmu mustalah hadis. Cuma kita sebut sikit-sikit je. Sebut laju-laju memang tak ingat. Sebut laju-laju. Seterusnya katanya, boleh tak kita nak baca? Boleh, kerana dalam bab fadail. Sebab subhanakallahumma bihamdik, dia ada, kalau kita tengok sebelum daripada ni ada ucapan tasbih, ada ucapan takbir. Jadi tidak menjadi masalah kita nak baca. Imam Baihaqi mengatakan doa istiftah ataupun doa iftitah dia boleh baca. Dia kata doa istiftah dan boleh kita kata doa iftitah. Diriwayatkan dengan lafaz subhanakallahumma wa bihamdika daripada Ibnu Mas'ud secara marfu'. Maksudnya marfu', dia buat mari istilah ni kita belajar mesti kita kena tahu jugalah. Baik, di hadis dia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya hadis marfu', yang keduanya nama dia hadis mauquf, yang ketiganya hadis maqtu'. Hadis marfu' adalah perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, pengakuan daripada Rasulullah, sifat tubuh badan Rasulullah dan sifat
akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dipanggil hadis marfu'. Dalam kitab Manzumah Al-Baiquniyah, kalau orang belajar ilmu salah hadis, kata Imam Al-Baiquni, wa ma udhifa lin-nabil marfu'u, setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi itulah dinamakan sebagai hadis marfu'. Perkataan Rasulullah hadis marfu', perbuatan Rasulullah hadis marfu', pengakuan daripada Rasulullah hadis marfu', menceritakan tentang tubuh badan Rasulullah hadis marfu', menceritakan tentang akhlak Rasulullah hadis marfu'. Manakala hadis mauquf adalah apa yang disandarkan kepada sahabat, perkataan sahabat dan perbuatan sahabat. Ni perkataan sahabat, ni perbuatan sahabat. Okey, itu dinamakan sebagai hadis mauquf. Manakala hadis maqtu' adalah perkara yang disandarkan kepada tabi'i dan mereka yang datang selepas daripada tabi'i. Okey, itu pembahagian hadis. Jadi dak kabum dia, Imam Baihaqi mengatakan doa iftitah atau istiftah diriwayatkan dengan lafaz subhanakallahumma bihamdik daripada Abdullah bin Mas'ud secara marfu'. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan secara marfu', maksudnya diambil daripada Rasulullah. Nah, tu kita kena faham istilah dia. Dan Anas juga meriwayat secara marfu'. Semuanya dhaif. Yang paling sahih adalah riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, kemudian diriwayatkan dengan sanad darinya bahawa beliau bertakbir dan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik. Ini yang diriwayat daripada Sayyidina Umar. Ini ucapan Sayyidina Umar, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Makna dia sama dengan makna tadi. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Al-Harith daripada Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memulakan salat, Rasulullah membaca la ilaha illa ant subhanak zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard ila akhirih. Maksudnya tiada Tuhan yang patut disembah. Panjang lagi, kena berhenti sini dulu. Panjang lagi kat selah lagi. Okey, kita berhenti sinilah untuk malam ni. InsyaAllah ada manfaatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala memberi kemampuan kepada kita dapat beramal dengan apa yang kita belajar walaupun sekali, agar kita termasuk dalam ahli kepada amalan ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.